Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Kasih Parab Ekstra. Kalau semalam kita dah Kasih Parab, hari ini kita buat ekstra pula. Bersama saya eksklusif hari ini seorang pemain Melaka United, bekas pemain Melaka United, bekas pemain Pahang, bekas pemain Selangor, Razman Roslan. Man, sihat Man? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama juga nak tunggu Man ni. Alhamdulillah hari ni dapat. Seronok saya dapat jumpa Man. Alright. Man, kita mulakan dengan ialah isu first kali. Kebanyakan peminat bola sepak terkejutlah bila nama Razman Roslan tu digugurkan. Tapi empunya diri. Maksudnya Razman Roslan tu sendiri terkejut tak bila nama tu tak ada dalam list? Peminat terkejut ke? Saya tak ada. Untuk saya sebenarnya agak terkejut sebab sebenarnya bukan terkejut apa. Dia cerita dia macam ni. Pada mulanya memang tahun lepas saya memang dah berniat untuk tak nak beraksi lagi untuk musim 2022 ni. Saya nak bersara sebab saya ada urusan lain, ada bisnes saya yang perlu saya bagi komitmen. Tapi pada 28 Disember saya mendapat satu tawaran ataupun surat tawaran, letter offer yang mengatakan surat tu terikat antara kedua-dua pihak lah, antara saya dan juga MUFC, dan mereka buat offer letter kepada saya untuk saya menyambung kontrak untuk musim 22 ni. So selepas saya berfikir dan juga atas orang kata rayuan daripada pihak management yang nakkan saya membantu pasukan yang guide untuk budak-budak muda, saya terima. Jadi 29 hari bulan 12 saya ada menandatangani surat tu dan hantar semula kepada MUFC. Dan yang mengejutkan saya pada 20 Januari 2022 ni, sebelum pemain-pemain menandatangani untuk kontrak, saya dapat call daripada pihak MUFC mengatakan mereka nak terminate kontrak saya lah, bukan kontrak, terminate offer letter yang dia offer kepada saya tu. So sebagai pemain profesional, saya terima dengan hati yang terbuka, tetapi bagi saya lah, MUFC pun kena profesional, dia kena bagi surat terminate tu kepada saya lah. Jangan call dan cakap mulut. Dan saya juga ada call kepada MUFC tanya macam mana saya punya surat. Sampai sekarang masih belum lagi terima. Dia orang cakap masih nak draft. Saya tak tahu apa yang dia orang draft lama sangat. Sampai rasanya hari ni pun dah 26 hari bulan dan 6 hari. Nak draft surat terminate tu yang makan masa sampai 6 hari. Saya pun tak pasti kenapa. Macam nak buat proposal pula rasanya. Lama macam tu. So itu yang situasinya sekarang, itulah yang saya tertunggu-tunggulah. Surat terminate tu. Sebab bila ada surat terminate ataupun hitam putih, senang lah untuk saya buat apa yang patut. Itu je. So kalau ikut Man cakap dapat tawaran tu pada bulan 12, saya nak sentuh tentang statement yang ada keluar dekat media. Man kata kebanyakan player stay actually asalnya kerana Coach Zainal. Okay, masa Man sign tu dah tahu Coach Zainal ditamatkan ke belum? Masa tu belum lagi. Memang sebenarnya daripada offer mulut daripada kepada saya dan juga pemain-pemain lain awal lagi. Cumanya secara hitam putih dia bagi letter offer tu pada 28 Disember. Tapi setahu saya pemain-pemain semua tahu yang dikatakan oleh majikan ataupun management yang Zainal akan kekal. Jadi kebanyakan pemain seperti yang saya cakap sebelum ni menandatangani surat tu sebabkan mengetahui yang Coach Zainal akan kekal. Jadi itu saja yang saya cakap. Saya tak kata memburukkan MUFC ataupun apa-apa statement. Saya kata pemain yang kekal memang mengetahui Coach Zainal akan kekal. Jadi mereka menandatangani surat tu lah. Saya ada baca juga statement tu, word by word memang tak ada istilah memburukkan mana-mana pihak pun dalam tu. Memang betul macam defense statement katakan Coach Zainal akan kekal. Tapi sebenarnya statement tu macam membuatkan sesetengah orang panas punggung. Adakah itu punca dia, Man? Saya tak pasti apa punca dia. Ada dua sebab sebenarnya yang mungkin menyebabkan saya tak ada ataupun ditamatkan kontrak ni. Yang pertama, kalau kita lihat ialah masalah gaji yang ditimbulkan oleh Persatuan Pemain ataupun PFM. Sebab saya antara esko dalam PFM, jadi mungkin itu menjadi sebab mereka membuat keputusan ni lah. Dan yang kedua, statement saya tentang itulah macam saya cakap, pemain-pemain
stay semuanya sebab Zainal. Mungkin saya tak pasti yang mana satu. Betul, saya pun ada terfikir juga tentang statement PFAM tu, tapi yelah dia jadi conflict of interest kan, sebab Man dalam MUFC masa tu dan kemudian exco pula untuk PFAM. Tapi bila masa PFAM nak keluarkan statement tu, ada tak macam Man bagi lampu hijau ke, setuju dengan statement tu dikeluarkan pada masa tu? Tak, sebenarnya saya ni macam orang tengah. Saya bekerja di bawah MUFC dan masa yang sama saya exco PFAM. Saya ni macam orang tengah, tersepit. Sebenarnya statement-statement yang nak keluar daripada PFAM ni bukan tahun 2022 ni. Daripada awal tahun lagi, sebab kita tahu MUFC ni dihimpit dengan pelbagai masalah, terutama sekali masalah gaji. Jadi pemain-pemain yang nak buat report ni dalam tim sendiri dah lama dah sebenarnya nak buat report, nak keluarkan kenyataan ni. Sampaikan kami pada perlawanan semi-final pun masih tertunggak 2 bulan gaji. Orang tak tahu. Tapi saya sebagai exco dan juga sebagai pemain dalam pasukan, saya sabarkan kawan-kawan lah ataupun budak-budak ni yang nak buat report ni. Saya cakap dengan dia orang, sabar, kita relax dulu, tunggu. Tapi yang dia jadi pecahnya, kecohnya sebab ada orang dalam pihak management yang menjanjikan akan bayar tunggakan tu sebelum tahun baru. Jadi bila player tunggu, dah dijanjikan, bila tunggu tak ada, lepas tu dia orang janji lagi minggu depan. Bila minggu depan, hari Isnin, hari Jumaat tak ada, hari Isnin. Itu yang jadikan benda tu budak-budak dah tak boleh sabar. Jadi saya sebagai exco dalam PFAM dan juga seorang pemain senior dalam pasukan, takkan saya nak, yelah sampai bila budak-budak nak sabar. Sebab dia orang ni yang bergaji kecil, perlukan wang untuk menyara kehidupan lah, dah sampai 3 bulan kan. Ada yang anak nak sekolah, ada yang isteri baru lepas bersalin, ada yang rumah banjir, ada yang anak nak sekolah. Jadi saya sebagai pemain senior takkanlah saya nak mengelak-ngelak benda tu. Selama ni mungkin saya boleh elak sebab kita masih lagi dalam musim ataupun dalam masih dalam liga. Tapi bila dah masuk ke tahun baru, tak mungkinlah sampai macam tu saya nak buat sekali. Jadi mereka ni beranggapan ataupun management beranggapan saya lah kepala yang nak buat report ni. Sebenarnya tidak. Saya sebagai orang tengah mempertahankan majikan. Tapi bila dah sampai satu tahap, pemain lain tak boleh nak sabar dan saya terpaksa juga buatkan report untuk mereka. Mungkin kat situ jadi nampak saya lah yang jadi dalang semua ni. Tadi Man ada cakap pasal ada benda yang fans tak tahu kan. Sebenarnya bila saya dengar Man cakap ni sendiri, dia menunjukkan sebenarnya itu adalah sebahagian daripada pengorbanan besar Man. First, Man pujuk player-player muda untuk terus bersaing walaupun tanpa gaji 2 bulan. Dan kemudian Man sanggup korbankan, mungkin benda ni jadi risiko kat Man, suarakan benda tu sebab nak tuntut hak-hak pemain muda ni. Jadi kalau fans nak tahu semua tu berjalan, maksudnya Man dapat kekuatan semua tu dari mana untuk bersuara ni? Yelah, macam saya tak ada masalah. Saya, kalau nak fikirkan logik, saya ni bukanlah nak cakap besar. Kalau 3-4 bulan sekalipun, 5 bulan pun saya tak ada gaji, insyaAllah saya boleh makan, saya boleh bagi anak bini saya macam-macam lagi. Tapi fikirkan budak-budak yang gaji ialah kecil, yang baru nak macam mana cakap, baru nak hidup dengan bola sepak ni, dengan tertunggak, ada yang baru beli kereta, nak terpaksa tiba-tiba gaji tak masuk. Kat mana sampai takkan saya boleh sampai tergamak nak di belakang. Yelah, sampai satu masa macam saya cakap tadi, player pun tak boleh nak tahan. Jadi dia orang menuntut hak mereka. Bukannya mereka membuat satu yang salah. Kita minta hak mereka, kita minta secara baik. Sampaikan benda ni bukannya hujung tahun baru berlaku, daripada pertengahan musim. Jadi sebagai macam awak cakap tadi, yelah nak dapat kekuatan tu macam mana pun saya terpaksa sebab saya antara exco dalam PFM. Jadi orang yang terdekat dengan persatuan pemain tu saya. Tapi saya tak adalah berkata menggunakan kuasa dalam PFM tu untuk mengecam ataupun menyalahkan MUFC. Kalau saya nak buat benda tu, mungkin tahun lepas lagi saya dah buat. Awal musim lagi kita dah buat, tengah musim. Tapi sedangkan sampai
sampai kita main semi final pun orang tak tahu yang kita ada masalah gaji. Bermakna kita simpan benda tu secara dalaman. Kita tak kecoh-kecoh, kita tak heboh. Jadi macam saya cakap tadi, benda tu kecoh apabila masuk tahun baru dengan pemain-pemain yang dah keluar membuat kenyataan baru orang tahu. Dan bila dah ada kenyataan macam tu daripada pemain yang keluar, takkanlah saya nak bersindung lagi. Nak kata tak ada, kita semua okey. Tak mungkin lah. Jadi saya tak apa, tapi macam yang tadi tu, ialah saya yang kena, tak apalah, saya tak ada masalah. Tapi kita sebab satu pemain ni kan kita nak tolong juga pemain-pemain, bukan saja pemain yang ada gaji, yang tak ada gaji semua ni kita nak tolong. Kesian kepada budak-budak ni yang ada family kan. Macam itulah. Dalam keadaan sekarang, kalau Man kata tadi termination letter tu dia tak keluarkan, bermaksud Man masih pemain MUFC lah kan? Kalau surat tu tak keluar, adakah akan join training ke? Akan anggap diri masih sebahagian daripada MUFC? Itu yang saya tak pasti dengan situasi saya ni. Saya senang, kalau tak nak, bagi surat terminate, be a gentleman lah, orang cakap kan, professional. Tak nak bagi surat. Sebab kalau ikut, saya sign tu surat yang letter offer yang mengikat antara kedua-dua pihak. Dalam tu ada gaji, ada tempoh kontrak, ada tarikh 1 Januari 22 hingga 31 Disember 22 dia punya tempoh. Bermakna surat letter offer tu sangat kuat. Dia sama macam kontrak tapi bukan kontrak. Dia mengikat antara kedua-dua pihak. Jadi itulah saya tertunggu-tunggu nak kata, takkanlah sampai saya nak kena pergi turun training, orang tak jemput. Saya pun, yelah kita pun faham dalam situasi ni mereka ada cakap yang dia tak nak, tapi dalam masa yang sama dia tak keluarkan surat apa-apa lagi hitam putih, jadi agak susah. Cuma saya, macam saya cakap, saya mohon gentleman lah, kalau tak nak bagi surat, itu je, kita tahu apa yang perlu kita buat lepas tu. Maknanya kita dah ada surat, okay yes. Sebab masa nak, bagi offer letter. Bila tak nak, bagilah surat terminate. Itu je. Tapi saya pelik juga sebenarnya tengok situasi MUFC ni sebab 2-3 hari ni dia umumkan player-player baru, import, Ifidayo semua masuk, tapi coach sendiri pun tak ada. Siapa yang kendalikan semua ni Man? Itu saya tak pastilah, saya tak nak campur. Itu bukanlah untuk saya komen. Saya pun ada tahap yang perlu, yang saya tahu saya cakap, yang tak tahu saya tak memandai-mandai sebab saya jenis yang saya cerita yang benar, yang saya tak tahu saya takkan cerita. Okey, Man. Man dia ada macam rekod lah kan, kalau pergi tim mana-mana kadang-kadang dia ada macam player yang rajin berkonfrontasi dengan fans juga sebenarnya. So sambutan fans Melaka ni, itu saya ada nampak post, Man siap masuk lagi dalam post tu. Kan? Man dia actually apa yang Man rasa bila fans ialah macam condemn ke kecam ke, tapi Man boleh masuk, sanggup berhadapan dia orang. Apa yang Man rasa sebenarnya? Bagi saya tu lumrah dalam bola sepak ataupun dalam apa-apa pun lumrah, ada suka apa ni tak suka. Tapi saya profesional. Kita macam saya cakap, kita gentleman. Kita boleh berhadapan, kita boleh menerangkan antara satu sama lain. Sebab apa? Yalah, dalam media sosial ni kalau kita layan memang tak habis. Memang setiap orang dia ada je jawapan dia ataupun ada je yang dia rasa dia betul kan. Untuk kita nak layan pun tak guna semua. Tapi saya ucap terima kasih juga kepada MUFC ni, penyokong-penyokong ni, sebab macam saya cakap, saya sebenarnya memang dah tak nak main. Tapi pihak majikan ataupun management yang pujuk, yang betul-betul nakkan saya main. Tapi sebabkan mungkin ada, tak tahulah, suara-suara daripada penyokong yang menyebabkan keputusan ini dibuat. Jadi maknanya hasrat saya tu tercapai. Saya ucapkan terima kasih lah. Dia punya bunyi tu agak sinis juga. Okay Man. Sebab Man pun dah memang niat nak bersara. Nak tahu juga apa planning Man kalau lepas, contohlah season ni memang dah tak main bola, bisnes-bisnes apa yang ada Man buat? Saya ada 2 bisnes di Kuantan. Saya ada klinik satu di Kuantan dan juga ada company advertising dekat Kuantan. LED board. So saya tak ada masalah. Memang saya perlukan komitmen saya dekat sana sebenarnya. Itu pasal saya awal-awal dah cakap memang saya tak nak main. Tapi bila dapat tawaran, bukan tawaran lah, dapat, dia sebenarnya dia mula daripada pujuk, tolonglah untuk tahun lepas, tahun lagi. Saya cakap saya tak nak, saya ada kerja kena buat.
boleh kerja mungkin orang lain boleh tengok-tengokkan, tapi kat sini nak budak-budak ni siapa nak guide, nak tengok. Jadi bila macam tu, saya jadi macam okeylah, saya terima. Tapi bila dah terima, tiba-tiba tolak macam ni ataupun terminate macam ni, saya rasa macam tak baiklah untuk orang, sebab saya sendiri pun menolak beberapa tawaran bisnes kan. Kita ada kontrak yang perlu saya komitmen dengan company yang saya tolak. Jadi agak macam tak sepatutnya berlaku lah. Jadi apabila perkara ni berlaku, dah tentu dia orang tahu apa akibat dia. Saya dah tentu akan buat sesuatu yang orang kata memulangkan balik hak saya lah. So kita tengoklah nanti, saya tunggu surat tu je. Okey, soalan saya terakhir Man, sebab Man kira satu nama yang besar. Dah boleh katakan semua piala Man dah rasa dah. Kalau pengakhiran kerjaya Man macam ni, rasa macam tak sepatutnya, tak sewajarnya, tak dapat sanjungan yang sepatutnya tau. Apa perasaan Man kalau betul pengakhiran dia macam ni, kerjaya Man? Tak, bagi saya itu semua tak ada masalah apa pun. Tak semua orang pun akan berakhir dengan dapat sanjungan. Saya syukur ada seorang je yang dapat. Orang lain tak dapat pun. Player dalam Malaysia ni, kalau kita sebut siapa, tak ada pun. Kan? Jadi bagi saya itu tak ada masalah. Cuma kita bukan nak sanjungan manusia lah. Kita nak kehidupan kita ni orang kata apa, sempurna dengan family, dengan anak-anak. Itu yang penting. Okey Man, rasanya setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak Man kerana luangkan masa bersama kami di Harimau Malaya. So insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh kerjasama lagi next time.